Raum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Speaker, Tuan Sri Speaker, saya menyertai rakan-rakan lain dalam merafak sembah berjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong menyampaikan titah diraja tempoh hari. Saya terus kepada perkara yang hendak saya sentuh, iaitu moving on dan perdamaian nasional. Kita dengar orang ramai menyebut mengenai perdamaian nasional dan moving on, dan secara prinsipnya kita pun berfikiran serupa, tetapi berbeza daripada pendekatan. Moving on menuntut kita buka mata, pasang telinga dan berlapang dada. Jangan kita tergolong dalam golongan yang pekak telinga, tertutup hati dan buta mata. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun alim wa azabun azim. Kita tidak dapat bersikap demikian, yakni kalau pekakkan telinga, tertutup hati dan buta mata, melihat keadaan penipuan, penyelewengan, salah guna kuasa berlaku. Lebih baik kita move on atas landasan yang benar dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mulia. Kalau di Afrika Selatan, di kerajaan Mandela, apabila dia melakukan National Unity Government, lepas itu disusuli dengan penawaran kepada yang melakukan rasuah mengembalikan wang dan harta yang dicuri. Bermakna tuan-tuan, bermakna ahli-ahli yang berhormat, Tuan Speaker, National Reconciliation bersyaratkan kita melakukan satu pembetulan ke atas perkara-perkara salah laku yang dilakukan dahulu. Itu yang syarat yang pertama. Jadi saya mencadangkan baik kita move on. Kalau kita betul-betul nak move on, baik kita memperakui pentingnya konsep accountability, pematuhan undang-undang, tadbir urus yang baik dan integriti seperti yang dititah, seperti yang terkandung di dalam titah diraja. Ini berarti, Tuan Speaker, Tuan Sri Speaker, Tuanku Agong faham mesej dalam titah diraja tersebut, dan soalan yang bertanya sama ada bertanya kepada satu pihak untuk mengesahkan sama ada Tuanku Agong faham atau tidak titah diraja yang disediakan. Itu satu soalan yang provokatif dan buruk sangka. Moving on bukan berarti kita menerima penyelewengan, rasuah, takbir urus yang buruk dan penyembunyian bunyian tata selia yang baik. Sebab itu hari ini apabila orang bercakap mengenai perdamaian nasional, ianya satu yang berlaku jika ada kedua-dua pihak, sama ada daripada Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat, berlaku mengiktiraf kedua-dua pihak sebagai setara atau equals. Perdamaian yang dicadangkan, seperti yang kita dengar selama kita bersidang, ini berbentuk submission kepada telunjuk Barisan Nasional dan UMNO, dan jawapan daripada pihak Pakatan, kalau itulah yang dimaksudkan, seperti orang putih, orang Inggeris cakap, no can do. Perdamaian nasional memerlukan kerendahan hati daripada kedua-dua belah pihak. Pihak yang menang 133 kursi Parlimen menang dengan 47% undi popular. Yang menang 89 kursi menang dengan undi popular 51%. Keputusan PRU ke-13 memberi pengajaran kepada kedua-dua pihak yang bertanding. Yang menang 47% dari undi popular harus sedar bahawa mereka tidak boleh memenangi hati rakyat, hanya dengan membeli kesetiaan dan keyakinan. 47% dan 133 kursi ini diperolehi dengan perbelanjaan wang yang banyak, janji kebendaan yang menggunung. Keputusan PRU sebetulnya membuktikan ternyata walau kita belanja banyak mana pun, kalau kita belanja seluruh kekayaan yang kita ada ini, maka kita tidak dapat menyatu padukan rakyat. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ini ramai Ustaz PAS ada, dia boleh mengesahkan. Dengan izin, we can't buy allegiance and royalty, and we can't force people to be a pliant party. Tak boleh.
Bandingkan dengan Pakatan Rakyat. Pakatan tidak ada wang. Tadi YB PJ Utara kata DAP hanya belanja 5 juta untuk pilihan raya 13 ni keseluruhannya. Apa yang kita tawarkan kepada rakyat? Gigi dan lidah yang terkandung dalam manifesto Pakatan. Kita menawarkan kerajaan yang lebih baik, yang mengamalkan nilai-nilai sejagat, accountability, integrity, pematuhan kepada rule of law, tata susila, tata selia dalam berkerajaan. Ternyata nilai-nilai ini difahami oleh Tuanku Agong. Rakyat pun lebih mengutamakan nilai, sebab itu mereka beri kita 51% undi popular. Demikian sehubungan dengan itu, konsep satu Malaysia adalah menjadi konsep yang kosong kalau konsep tersebut tidak ada isian nilai-nilai sejagat. Kita mesti mula dengan memperakui bahawa semua ada peranan dalam pembentukan negara, dan matlamat kita akan di-ill-serve jika kita mula dengan menyalahkan satu sama lain. Maka saya berpandangan agak kurang sopan apabila dikatakan keputusan PRU diakibatkan oleh tsunami Cina. Perhatikan statik ini. Melayu 65% dalam negara kita ini. China dan India dan bakinya, yakni bukan Melayu, 35%. Kedudukan dominasi Melayu tidak akan tergugat. China, orang-orang China tidak boleh memerintah jika semua China dan Malaysia ini bersatu padu. Mereka hanya 25% daripada penduduk. Lihat pada perangkaan. Di negeri majoriti Melayu, Kelantan, Terengganu, Kedah, di mana penduduk Melayunya 80% ke atas, maka PAS dan UMNO mempunyai harapan sama-sama untuk menang 50-50. Sebaik saja peratusan kaum Melayu menurun, kedua-dua PAS dan UMNO menurun peratusan peluang untuk menang. Ini membuktikan bahawa PAS dan UMNO perlu meningkatkan keyakinan di kalangan bangsa bukan Melayu untuk menang. Jika UMNO dan BN tidak mahu belajar, saya yakin orang-orang PAS, di pihak PAS tidak ada masalah untuk berdekatan dan berurusan dengan bukan Melayu. Ia juga pengajaran. Saya nak cakap mengenai Pakatan juga. Ia juga pengajaran kepada parti bukan Melayu. DAP sebagai contoh pun sama, dan kita akui perkara ini. Sebaik saja peratusan penduduk bukan Melayu menurun, peluang kita menang pun turun. Pengajarannya ialah kita hanya akan menang dan berjaya jika kita berjaya meningkatkan keyakinan di kalangan orang Melayu. Kita dalam DAP sebetulnya tidak mahu kelahi dengan orang Melayu. Kita mahu ramai lagi orang Melayu masuk DAP. Kita bukan musuh Melayu, kita bukan musuh raja-raja Melayu, dan kita bukan musuh perlembagaan. Musuh Islam pun kita boleh bicara. Tidak ada rakan dalam DAP yang Tuan Speaker, tidak ada rakan dalam DAP suruh saya berhenti jadi Islam. Saya baru tadi baca ayat Quran tadi, buktikan saya Islam lagi. Yang Muhammad. Maiden speech saya nak teruskan, saya tak bagi. Saya nak sebut satu perkara. Teriakan Melayu. Sebagai bukan orang Melayu. Selama kita bersidang, teriakan Melayu itu dan Melayu ini lantang kita dengar. Kadang-kadang dalam nada yang bellicose dan mengajak kita bergaduh. Yang berteriak Melayu itu dan Melayu ini lupa bahawa lebih ramai orang Melayu menolak mereka. Dari jumlah 11.23 juta yang keluar mengundi, jumlah Melayu ialah 65% atau 7.3 juta. UMNO dan Barisan Nasional mendapat 3.4 juta undi Melayu. Ini berarti 3.9 juta orang Melayu telah menolak Barisan Nasional berbanding dengan 3.4 juta. UMNO sendiri secara keseluruhan hanya mendapat 3.2 juta undi, yakni sama dengan jumlah ahli UMNO. Mereka yang menjerit Melayu itu dan Melayu ini menjerit atas otoriti apa? Majoriti Melayu tidak bersama kamu. Kita nak tanya, apa parti Melayu yang terbesar lakukan selama mereka memerintah? Sejak tahun 1955 hingga hari ini, yang perintah kerajaan persekutuan ialah Perikatan dan Barisan Nasional yang dikepalai oleh UMNO. Pendapatan purata orang kampung yang majoriti Melayu sekitar RM3,000 sebulan. Kebetulan itulah dianya tahap kelayakan menerima bantuan rakyat satu Malaysia. Pendapatan purata orang Melayu, saya nak sebut biar orang UMNO dengar. Pendapatan purata orang Melayu 70% daripada pendapatan purata orang Cina.
dan 85% pendapatan purata orang India. Ini bermakna yang paling miskin ialah orang Melayu. Setelah berbilion dibelanjakan dan setelah puluhan dasar dijalankan, dan Melayu berpendapatan kurang 7.2 juta orang Melayu berpendapatan kurang daripada RM1,700 sebulan. 8.7 juta hanya dengan pendapatan RM1,500 sebulan. Perkali Gini koefisien Melayu sekitar 0.421 di kalangan Melayu menunjukkan perbezaan pendapatan antara kaya orang Melayu miskin dan orang kaya Melayu. Ianya masih meluas walaupun ada pembaikan daripada tahun 2009. Sebab perkali Gini koefisien untuk Malaysia ialah 0.431. Dan incidence of poverty di kalangan orang Melayu jauh dan jatuh, yakni orang Melayu yang jatuh di bawah garis kemiskinan ialah 2.2%. Yang menerpa kepada kita memohon bantuan kebajikan ialah orang Melayu. Yang menerjah kita apabila ada malapetaka dan bencana alam, nak bela atap, nak bela dinding, nak bela rumah, ialah orang Melayu. Yang memohon bantuan kewangan untuk menghantar anak-anak dalam kaum keluarga untuk mendapatkan treatment spesialis ialah orang Melayu. Jika mak dan bapa bermula sebagai penerima bantuan daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, anak pun mewarisi status tersebut. Bermakna mereka tidak keluar daripada kepompong kemiskinan setelah 50 lebih tahun diperintah oleh UMNO. Yang meraung tidak dapat hak milik tanah yang diusahakan 30-40 tahun ialah orang Melayu. Jadi Melayu yang macam mana BN tolong? Ketua eksekutif yang mempunyai pendapatan 1.2 million sebulan, 400 atau 500 ribu sebulan, yang dah ada jadi menteri pun ada. Tahun lepas mendapat bonus dan emolument 6 hingga 7 million setahun. Ini orang yang Melayu yang UMNO tolong. Felda pun sekarang harga dia meraung oleh orang Felda. Jadi jeritan Melayu itu dan ini yang berkumandang dalam dewan ini hanya hipokrasi. Hendak menunjuk si penjerit menjuarai kepentingan Melayu. Bagaimana teriakan yang kuat menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan orang Melayu. Jeritan, Tuan Speaker, jeritan bukan ganti kepada integriti, kepada tata selia yang baik, kepada kerajaan yang bersih dan cekap, pematuhan kepada pemerintahan ikut undang-undang dan accountability. Jeritan dan pekikan bukan ganti kepada dasar yang jujur dan ikhlas. Tuan Speaker, saya nak sebut lagi satu sebab ramai orang sebut ni. Sebab saya dengar kita pun nak muntah nauseating. Kemakmuran negara kita ni lagi masih okey bukan disebabkan oleh pengurusan dan pentadbiran politik luar biasa kualitinya. Bagilah peluang Lenggong. Cerdik dan bijaksana mana sangatlah pemimpin Barisan Nasional. Tapi walau macam mana pun tak dapatlah saya nak menolong. Kalau ada setengah pihak mendapat mimpi basah bila memuji dan memuja kepimpinan PM Najib. Okey. Lenggong. I can't help if somebody get wet dreams describing the leadership Bagilah Prime Minister Datuk Najib. Tuan Speaker, negara kita selamat. Tuan Speaker, Tak bagi lalu. Lenggong. Negara kita selamat. Kalau Tuan Speaker, kita selamat. Kalau Tuan Speaker, saya cabut kalau berani bagi. Lenggong duduk. Lenggong duduklah. Tuan Speaker, Puan Anda berkata. Bertenang dalam rumah. Boleh. Secara konvensinya apabila seorang ahli berhormat baru maiden speech, bagilah laluan itu secara konvensi yang berhormat. Sudah saya sebut tadi. Jangan ganggu ahli berhormat. Negara kita selamat. Kerana Malaysia dianugerahkan Tuhan. Lenggong, awak tu masa bagi ucapan tak bagi orang cakap. Tuan Speaker, Ini Melayu yang kumpul dalam Tuan Speaker, Boleh ahli berhormat. Duduk ahli berhormat. Lenggong masa bercakap tak nak bagi orang laluan. Duduklah. sama ni. Support saja. Duduk. Ini semua Melayu kumpul daratan. Tuan Speaker, Duduk dulu, Raub, duduk dulu. Raub, duduk dulu, Raub. Duduk dulu.